Okey. Okey, jadi untuk empangan ni, hidroelektrik, penjanaan sumber tenaga. Ialah untuk penjanaan sumber tenaga. Sebab jumlah hujan yang banyak. Okey. Jumlah hujan yang banyak. Kira banyak air. Jadi, ia membolehkan kita untuk menjana kuasa hidroelektrik. Memang banyak air lah. Okay. Dan kita ada beberapa empangan yang dibina seperti Bakun, Belaga, Cendero. Jadi ini adalah empangan-empangan yang besar di Malaysia. Okay. Apa itu gas plant? Gas plant tu dia pakai natural gas. Okay. Sebab kan saya tahu kalau kamu dah belajar, kalau ada kan stesen jana elektrik yang pakai apa ni, coal batu api. Okay, pakai coal, cakul pun ada, arang batu. So ada yang akan pakai untuk membakar, dia akan pakai natural gas. Okay, gas asli. Okay. Pengaruh kesihatan pula. Okay, untuk pengaruh kesihatan pula, bagaimanakah ia mempengaruhi kesihatan kita? Okay, kejadian cuaca yang ekstrim. Okay, kita ada cuaca yang ekstrim. Okay, tapi ekstrim kita adalah seperti hujan yang sangat lebat ataupun waktu monsun lah, seperti kita tahu awal tahun ni. Okay, ada banjir kan, banjir yang sangat teruk satu Malaysia kena. Siapa sini ada pernah mengalami banjir? Terkesan oleh banjir, ada ke? Yang duduk di Selangor ke Klang Valley? Duduk di Kelantan ke? Okay, jadi kejadian cuaca yang ekstrim menyebabkan kita ada dua je daripada cuaca ekstrim ni di Malaysia. Satu adalah kemarau, lagi satu adalah banjir. Saya punya tambah semua banjir. Ya. Okey, jadi kenapa kemarau menjadi? Sebab cuaca panas ekstrim di beberapa tempat menyebabkan penduduk di kawasan tersebut, terutamanya seperti kalau kita tengok orang tua, okay, warga emas lah, okay. Warga emas dan kanak-kanak akan terkena stroke haba. Okay. Stroke haba ni macam stroke. Lepas tu pernah juga di sekolah saya dulu ada seorang student sangat sedih, dia telah meninggal, okay, disebabkan stroke haba lah. Jadi waktu-waktu panas tu janganlah pergi luar main bola ke apa, okay. So bahaya juga. Okay, kalau tempat yang sangat panas boleh kena stroke haba. Okay. Dan Cik Berit, macam mana ke Cik Berit? Ni Cik Berit pula terkena sebab banjir. Okay. Kuman, betul, kuman. So kejadian banjir pula menyebabkan air yang digunakan tercemar dan mengakibatkan penularan penyakit Cik Berit. Okay. Sebab ni kalau ada banjir air daripada apa ni, sistem indah water akan terkeluar, tempat kumbahan, air kumbahan akan keluar dan masukkan dalam air yang lain-lain kita, air minuman kita semua akan bercampur. Jadi sebab tu orang terkena Cik Berit, penyakit kulit semua. Okay. Okay, sekarang kita pergi ke seterusnya. Ni 4.3. Okay. Ni 4.3 adalah tentang kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Kesan kita. Okay, sekarang kita dah tahu dah tadi pengaruh cuaca kepada kita. Sekarang kita tengok apakah manusia punya pengaruh ke atas cuaca. Macam mana kita affect cuaca tu. Okay.
Jadi kesan rumah hijau, mesti kamu semua tahu kan, kesan rumah hijau dia bukanlah rumah hijau. Bukanlah rumah yang warna hijau. Okey. Okay. Mungkin ada yang tahu dia akan dipanggil greenhouse effect. Kalau tengok dalam TV, tengok dalam magazine ke, video ke, YouTube, akan ada tentang greenhouse effect. Okay. Ataupun kesan rumah hijau. Jadi, apakah kesan rumah hijau ni? Kesan rumah hijau ni, cakap, okay. Jadi, katakan plants. Plants, okay, tak, bukan plants, tapi okay, kesan rumah hijau kita pakai untuk penanaman pokok dulu. Okay. Kita akan bina satu rumah, dalam tu ada gelas. Ini, bumbung ni adalah gelas. Gelas. Dalamnya ada pokok. Okay. Jadi apa yang akan jadi? Dalam matahari dengan haba akan masuk dalam melalui kaca tu. Masuk dalam rumah tu, tetapi dia tak boleh keluar. Dia masuk tapi haba tu dengan matahari tu tak boleh nak keluar balik. Terperangkap dalam rumah tu. Yang tu baik untuk pokok-pokok sebab dia nak bagi pokok-pokok tumbuh. Okay. Tetapi apa yang tak bagusnya adalah apabila sistem ni ataupun fenomena ni berlaku untuk satu dunia. Okay. Okay, jadi kesan rumah hijau, kalau kita tengok kita ada satu greenhouse effect ni. Okay, jadi greenhouse effect ni ataupun kesan rumah hijau ni apabila kita ada, kita tengok di sekeliling bumi terdapat lapisan atmosfera. Betul? Lapisan atmosfera. Ni. Okay. Ini dia atmosfera. Okay. Ada atmosfera di situ. Dan lapisan ini terdiri daripada beberapa jenis gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau. Okay, nanti saya akan beritahu apakah itu gas rumah hijau. Okay, ada beberapa jenis gas. Gas rumah hijau. Right. Gas rumah hijau ni lazimnya penting untuk mengekalkan suhu bumi. Okay. Memang ni adalah macam mana diciptakan. Okay, bumi itu telah diciptakan sebegitu supaya bumi tak sejuk. Kita ada dan tidak terlalu panas. Jadi kita ada gas yang mengumpulkan haba. Okay. Jadi pancaran matahari, okay, pancaran matahari ini yang masuk ke dalam bumi melalui atmosfera, dia akan masuk ke dalam bumi dan dia akan memanaskan permukaan bumi. Dan setengah daripada haba ini akan terus dipancarkan kembali ke bumi oleh bumi ke angkasa. Okay. Tengok ada beberapa yang dipancarkan.
Okay? Setengah saja, bukan semua. Namun, kebanyakan haba yang dipancarkan oleh bumi itu diperangkap oleh gas-gas rumah hijau. Okay? Tak boleh nak keluar. Okay? Dia macam tengok sini, masuk balik, tak boleh nak keluar. Okay? Terperangkap oleh gas-gas tu. Okay? Apabila terperangkap, kesan ini kita panggil sebagai kesan rumah hijau sebab dia berlaku sama seperti rumah hijau untuk pokok. Okay? Memang untuk pokok kita nak bagi dalam tu haba naik. Tetapi tak bagus apabila dia menjadi untuk seluruh bumi ni sebab terlalu panas. Okay. Jadi fenomena kesan rumah hijau ni akan menyebabkan peningkatan suhu bumi yang boleh mengakibatkan berlakunya perubahan iklim. Okay. Perubahan ataupun dipanggil climate change. Okay. Jadi kenapa dia terperangkap? Macam mana kita tak boleh stop kenapa dia terperangkap? Sebab kita terlalu banyak kita punya gas rumah hijau. So tadi saya katakan ada gas rumah hijau ni. Okay, apakah gas rumah hijau ni? Gas antara gas rumah hijau adalah CO2. Yang keempat, kena kosong dengan CFC. Okay, mungkin okay, gambar dah saya betul. Inilah dipanggil sebagai karbon dioksida ataupun karbon dioksida. CH4 adalah metana ataupun methane. N2O adalah nitrous oksida. Nitrous oksida dan CFC adalah fluorocarbon. Okay. CFC tu untuk macam pertanian kan? Tak. CFC tidak kena dengan pertanian. Okay. CFC ni satu gas yang dulu kita pakai dalam dulu kita pakai dalam aircon, fridge. Ya, betul saja betul. Okay. Kalau oksigen is what? Oksigen tu O2, tapi oksigen tu bukanlah satu gas rumah hijau. Okay? Bukanlah satu gas rumah hijau. Aerosol spray ya. Aerosol spray pun ada CFC. Tapi CFC ni sekarang ni tak banyak adalah. Okay? Tak banyak. Tapi masih dipakai di beberapa negara yang kebelakangan. Yang kurang maju. Okay? Sebab dia tak mahal, murah. Okay? Kalau di Malaysia saya rasa kebanyakan dah tak pakai dah. Kecuali spray-spray saja. Kalau dalam aircon, fridge memang tak ada dah. Okay? Tapi yang ni, karbon dioksida daripada kereta. Okay? Keluar daripada kereta, keluar daripada pembakaran bahan api, petroleum, apa-apa. Okay? Itu semua ada karbon dioksida. Lepas tu metana pun ada juga daripada, kalau Malaysia guna apa? Kalau Malaysia, kalau kita pakai CFC, kita pakai tak silap saya, dipanggil R3, tak silap saya lah. R3, kalau you tengok pakai dalam website untuk aircon tu, Malaysia untuk beli aircon, you akan tengok gas R3 tak silap saya. Dan nitrous oksida juga daripada pembakaran bahan api ataupun daripada penanaman pertanian. Okey. Ada nitrous oksida yang keluar daripada tu. Okay. Tapi ini lebih ke sains lah. Tapi apa yang kamu tahu, ini adalah antara karbon dioksida, metana, nitrous oksida dan CFC adalah antara gas-gas rumah hijau. Jadi, apabila gas rumah hijau terlalu banyak di dalam atmosfera kita, terperangkaplah lagi banyak gas rumah hijau, lagi banyak haba akan terperangkap dalam bumi.
Sebab itu selalu kita tengok orang minta untuk kurangkan pakai petroleum, kurangkan pakai kereta. Sekarang faham ke kenapa minyak kecil macam tu? Sebab benda tu yang akan keluarkan banyak gas dan akan uh, perangkap haba, dan apabila perangkap haba diperangkap, suhu akan naik. Apabila suhu naik, kita akan ada perubahan iklim. Itulah di mana ais di kutub utara, kutub selatan akan tak jadi ais lagi, akan melt, air akan naik dan berbagai-bagai masalah yang akan jadi. Faham sekarang tentang macam mana kesan rumah hijau ni jadi? Ada yang lagi yang tak faham? Faham ke semua? Okay, faham. Okay. Alright. Okay. Okay, jadi saya tadi kata apakah punca? Apakah punca untuk kesan rumah hijau ni? Antaranya adalah pembakaran sisa pertanian, kegiatan pembalakan, pembakaran hutan, pembakaran bahan api fosil. Bahan api fosil adalah seperti petroleum semua tu, pelupusan sampah. Okay. Jadi apabila kita buat aktiviti-aktiviti ini, dia akan melepaskan gas rumah hijau. Okay. So inilah antara kegiatan-kegiatan manusia yang kita perlu kurangkan ataupun cari alternatif supaya tidak mengeluarkan banyak gas rumah hijau. Okay. Seterusnya adalah pulau haba. Okay. Pulau haba, apakah itu pulau haba? Okay. Pulau haba ni jadi apabila, tengok ni, ini adalah gambar daripada textbook supaya sama kalau pakai pulau kita. Okay. Pulau haba ni berlaku apabila suhu atmosfera di kawasan bandar lebih tinggi berbanding suhu di kawasan pinggir bandar ataupun luar bandar. Okay. Ada bandar tinggi. Tapi sini rendah. Apa yang rendah? Suhu. Suhu tinggi, suhu rendah. Itu adalah dipanggil sebagai pulau haba. Dan kenapa? Sebab bangunan konkrit yang banyak ni, bangunan konkrit, jalan raya, permukaan bumi yang berturap, okay, kurangnya tumbuhan hijau ataupun pokok-pokok, dia akan menyebabkan kawasan bandar menjadi lebih panas daripada kawasan luar bandar. Pokok kan serta akan bagi teduhan. Okay, dia tak bagi permukaan bumi panas. Pokok tu panas tak? Pokok tu panas tak apa. Memang dia memang bagi dia okey. Asalkan ada air. Okay. Jadi, apakah punca ni? Okay. Kalau tengok punca, bangunan konkrit dan permukaan berturap menyerap dan menyimpan bahang matahari. Okay, bahang matahari atau haba tu dia akan simpan. Dari satu kekurangan tumbuh-tumbuhan menyebabkan proses perpeluhan kurang berlaku bagi menyederhanakan suhu. Okay, kalau kita ada tumbuh-tumbuhan, dia akan melepaskan wap air. Tetapi tak ada wap air jadi panas. Okay. Lepas tu kita ada kesesakan jalan raya menyebabkan pelepasan asap dan haba yang tinggi oleh kenderaan. Okay. Haba kan enjin dia panas, dia keluarkan haba juga. Asap dia merangkap perangkap haba. Lagi satu, bahan pencemar seperti debu dan habuk yang dibebaskan oleh kenderaan bermotor dan juga kilang yang banyak merangkap haba.
memerangkap. Okay. Jadi sebab tu di bandar panas, tapi kalau kita pergi kat luar bandar tak panas sangat. Okay. Kalau saya pasti semua kat sini pernah rasa benda tu kan, pergi bandar panas sangat, tapi pergi luar bandar sejuk, taklah panas sangat. Okay. Okay, yang ni semua faham macam jadi? Okay. Okay, kalau ada soalan bertanya je tau. Okay. Okay. Next, kita ada hujan asid. Okay, hujan asid ni. Hujan asid adalah merujuk kepada hujan yang mengandungi kandungan asid lemah. Asid lemah, okay? Bukan asid yang terkena lepas tu bocor tangan, lubang ke apa, tak. Okay? Ada itu dikirakan asid-asid yang kuat. Okay, asid lemah ni, okay, saya rasa kamu semua dah belajar kan tentang pH value kan? Pernahkah semua tahu apa tu pH? pH. Asid tu teruk ke kalau kena? Ya, teruk. Asid tu teruk. Okay, jadi pH ni maksudnya dia ada nilai lah. Nilai, so, kalau pH tu kosong, maksudnya dia kuat. Kalau dia 14, dia lemah lah. Okay. Tapi yang asid ni kebanyakannya antara kosong hingga 7 adalah asid. Okay. Jadi kalau nombor dia lagi rendah, maksudnya lagi kuat. Okay. Kalau asid ni lemak adalah dalam 4 ke 6 macam tu. Tak faham yang pH tu. pH tu dia macam nilai lah, macam katakan kalau kita nak check berat. Okey, kita nak check berat, kita ada 6 kilo, 5 kilo. Kita tahu, okey 10 kilo maksudnya sangat berat. Kalau 2 kilo maksudnya sangat ringan. So macam mana kita nak test asid? So ni adalah satu test lah. So dia ada dia punya unit tu, pH lah dipanggil. Okay. So kalau nombor tu keluar yang sangat rendah, maksudnya dia sangat kuat. Faham ke? Dia adalah satu nilai lah, macam kita nilai untuk berat, kita ada nilai untuk asid ni. Okay. Jadi kalau asid dalam hujan ni, dia dalam 4 hingga 6, maksudnya dia ada asid lemah. Jadi kalau kita ada asid yang sangat kuat, dia kalau terkena sekali boleh bocor apa, okay, boleh musnahkan barang. Tapi kalau asid lemah macam ni, dia tak musnahkan barang, tapi pada jangka masa yang panjang, dia akan ada kesan dia. Okay. Jadi hujan asid ni terjadi apabila udara di sesuatu kawasan tercemar dengan teruk, terutama di kawasan perindustrian. Okay. So, kita tengok ada kawasan perindustrian ni kilang. Kilang ni, okay, jadi kilang ni keluarkan asap dalam ni ada banyak lah kimia apa-apa. Okay. Dan bila angin bertiup, dia akan masuk ke dalam awan. Okay. Disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil ni seperti arang batu petroleum oleh kilang stesen janakuasa, kenderaan, dia akan menyebabkan pembebasan gas. Gas seperti apa? Kita ada gas seperti sulfur dioksida, karbon dioksida, nitrogen dioksida. Okay. Ini adalah antara gas yang akan keluar daripada kilang. Okay. Dan pergi ke atmosfera, dan gas ni akan larut di dalam wap air. Apabila masuk dalam awan, dia akan campur dengan wap air, dan wap air jadi apa? Dia akan jadi asid. Dan jadi asid seperti asid sulfurik, asid nitrik. Okay. Apabila jadi asid ni,
dia masuk dalam air, dia memang cair juga. Dia masuk dalam air dan turun sebagai hujan. Uap air ini yang mengandungi asid akan membentuk awan, dan apabila pemeluapan jadi, hujan akan turun sebagai hujan asid. Okay. Jadi, okay. Apakah kesan dia? Antara kesan dia adalah menjejaskan kualiti air dan kemusnahan kehidupan akuatik. Okay. Kita masuk, kita tengok sini ada apa ni? Ada macam kolam, tapi apa lah, laut ke sungai ke, dia akan masih menjelaskan kehidupan akuatik. Air itu akan jadi acidic, maksudnya akan musnahkan tumbuh-tumbuhan dalam air, terus ikan tak ada nak makan, tak ada makanan, dia akan mati. Macam tu lah. Okay. So, sungai itu pun akan mati lama-lama. Dia akan melunturkan cat, okay, melunturkan cat dan menghakis dinding bangunan. Okay. Lepas tu kita ada pemusnahan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Air daun-daun kat pokok akan mati lah sebab setiap kali kena air asid ni, dan mengancam kesihatan manusia. Ia tak bagus untuk kulit kita lah kalau setiap kali kita kena hujan asid. Yang M tu apa? Yang apa? M. M. Oh, dia terpaksa mengancam, tapi itu turun bawah. Mengancam kesihatan manusia. Oh, okay. Okey, jadi dia akan mengancam kesihatan manusia. Saya nak kata tadi. Okey, jadi student-student yang like duduk dekat dengan tempat perumahan, dekat dengan kilang ke apa tu, janganlah selalu keluar waktu hujan tu. Okay, tak kena hujan sebab dia tak bagus. Okay, mungkin dia akan kena hujan nampak macam tak ada apa-apa, tapi nanti lama-lama tak baguslah untuk kulit. Okay. Lepas tu last pun kita ada 4 minit lagi. Okay, jerebu. Okay, jerebu terjadi disebabkan zarah-zarah halus. Okay, kita ada zarah-zarah halus. Apa tu zarah? Apa tu zarah? Zarah adalah habuk yang paling halus, yang kecil-kecil, kita tak nampak. Sebab tu kita pakai mask waktu jerebu. Tahu ke jerebu tahu, pernah nampak kan? Jerebu tu apa? Macam Tahu. smoke. Ya, dia macam smoke tapi dia bukan smoke. Okay? Jadi sepatutnya dia apabila kamu tengok semua tu, dia sebenarnya habuk yang halus. Dia nampak macam asap tapi tak. Dia haze, betul. Dia sebenarnya halus, benda-benda halus. Sebab tu orang kata waktu ada jerebu kena pakai mask. Dan nanti dia akan masuk dalam badan kita, akan masuk dalam paru-paru kita, boleh masuk dalam situ, sampai situ. Ini tak bagus. Okay? Jadi apabila zarah-zarah halus ni yang tidak nampak oleh mata kasar ni terampai di atmosfera dalam kepekatan yang tinggi, maksudnya dia pekat, dia banyak. Kalau ada je zarah halus pada setiap masa. Sekarang pun kalau kamu tengok sekeliling ada je, tapi dia tak banyak. Dia tak banyak. Yang itu tak apa, yang itu normal. Tapi apabila menjadi banyak tu yang mengakibatkan kesihatan. Okay? Dia mengakibatkan kesihatan. Jadi pembakaran hutan ni seperti hutan, pembakaran terbuka, pembakaran bahan api, lagi tak ada. Ya, letusan gunung berapi yang berlaku di negara jiran seperti di Indonesia semua, kita akan kena jerebu. Walaupun buat kat Malaysia pun kita akan kena juga. Okay? Jadi kesan jerebu ni antaranya ialah mengurangkan jarak penglihatan, tak nampak. Okay? Kita tak dapat nampak jauh. Mengganggu pertumbuhan tanaman. Ya, sebab tanaman tidak boleh dapat oksigen. Terlalu banyak habuk, tak cukup oksigen.
maksudnya carbon dioxide, maaf. Pokok-pokok ambil carbon dioxide, bukan ambil oksigen. Okay? Masalah kulit, mata, paru-paru, okay? Menjejaskan aktiviti pengangkutan dia. Macam mana dia menjejaskan aktiviti pengangkutan? Sebab kalau banyak, terutamanya letusan gunung berapi, banyak habuk, memang tak nampak lah, memang hitam gelap. Jadi kapal terbang semua mereka kan suruh untuk untuk stay, untuk tak naik. Dia tak akan lepaskan kapal terbang. Tak bahaya. Dia tak nampak apa-apa. Macam mana nak kenal pasti ketika ada jerubu? Macam mana nak kenal pasti? Okey, macam mana nak kenal pasti? Jerubu tu dia bau kelihatan suhu, ya betul juga. Bau kelihatan suhu. Usually kita nak tahu jerubu ada adalah waktu kerajaan akan bagi tahu lah bila jerubu tu akan datang. Mereka dah awal akan bagi tahu. Okay. Tapi ya, bau dia macam bau ada benda bakar macam tu. Sebab kebanyakan jerubu ni datang daripada Indonesia. Tapi ada je negara lain yang buat. Tapi Indonesia yang banyak buat. Jadi sebab dia bakar hutan semua untuk clearkan hutan nak buat tanaman kan. Jadi dia akan bau seperti yang betul asap api, ketan kabut tidak jelas. Dan suhu akan meningkat dia. Dan tu akan panas. Okey. Faham sampai sini ke? Faham. Okay, faham. Alright. Okay. Jadi next class kita akan habiskan dengan El Nino La Nina. Dan kita boleh masuk terus ke dalam bab ini. Okay. Alright. So, kalau tak ada soalan, kalau siapa ada soalan nak tanya ke? Tak ada? Tak ada. Okay. Alright. Okay, tak ada soalan. Kita boleh dah dismiss kelas. Okay. And kita akan sambung minggu depan. Alright. Okay, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Amanda, ada apa-apa ke?